الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعوة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد، قال مصنف رحمه الله، قال مصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين إن شاء الله تعالى. Hal keadaan setengah para mutasawwif, fakam min qasidin litruki lam yatrukul bab li'annahu fuqida as-sidqu fi qasdihi wa tawajjahu ila Allah azza wa jalla wa lam yura'i hatta athara ghayra Allah ala Allah azza wa jalla min nafsihi wa shahawatihi wa ara'ahu wa ikhwanuhu al-ghafilin wa shaykhu al-mukhalif lisyari'ah والدين، ولا يكون ذلك إلا أنه محب الرياسة لا محب الله، وهو لا يدري لأن محبة الرياسة من الأمور الباطنة التي لا يعرفه عليها إلا ولي المرشد. Baik, ini kita ada sampai kepada fasal yang ke-16, hal keadaan setengah para mutasawwif, yaitu orang yang bertasawuf, maknanya orang yang beramal secara zahir dan batin. Jadi bagaimana keadaan mereka itu? Tuan Guru tunjukkan kepada kita beberapa hal keadaan mereka yang kita boleh mengambil pelajaran dan boleh untuk kita menyemak kembali tentang bagaimana keadaan diri kita melalui bimbingan hal ataupun ahwal mereka. Jadi disebutkan sini sebagai ulangan sebahagian, sebab kita dah baca sebahagiannya. Alangkah ramainya orang-orang yang menuju aliran-aliran tasawuf tetapi tidak berjaya mengetuk pintu mengenali keagungan Tuhan kerana dia kehilangan kejujuran di dalam niatnya. Ini jelas. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Kemudian pernah disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sebagai nasihat kepada orang yang datang ziarah kepada dia di kalangan asatidah. Al-Habib menyebutkan man yata'allaq bil baqi baqi wa man yata'allaq bil fani fani. Maknanya siapa yang terikat ataupun mengikatkan, bergantung dengan zat yang maha kekal, maka kekallah. Siapa yang bergantung dengan yang binasa, maka akan binasalah.
Jadi salah satu untuk kita bergantung adalah amal kita. Dan amalan kita ini kita bergantung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjaga aslun niyah kita. Kita menjaga asal niat kita. Adapun bisikan syaitan dan waswas dan daripada hawa nafsu dan syaitan, ini dia akan datang, tetapi jangan kita lupa aslun niyah, asal niat kita. Kalau asal niat kita datang kerana Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun kita tidak tahu. Kerana ikhlas ini rahsia Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri pun kita tak tahu kita ini ikhlas. Tetapi dengan istiqamah itulah kita boleh berharap mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas. Sebab apa? Dengan istiqamah inilah yang akan menjaga aslun niyah, asal niat kita. Jadi gambaran daripada makna man yata'allaq bil fani wa muta'alliq bagi, iaitu seperti mana kalau seseorang itu datang ke masjid kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, memang akan datang bisikan-bisikan riya, bisikan-bisikan ujub, tetapi dia tidak terkesan, sedekahnya itu tidak terkesan dengan pujian orang, dan tidak juga terkesan dengan cacian orang. Contoh, dia bersedekah sebelumnya, apa dia? Biasanya bagi sedekah ke masjid 2,000, 3,000 ringgit. Business down dia bagi 100, 200, 300. Dan orang pun mula mengata, engkau dulu bukan ke banyak engkau bagi, baik kau tak payah bagi kalau macam ni, kan? Lepas tu berjaya balik dia bagi 5,000. Ni riak lah ni, kan? Dia tak terkesan dengan benda tu. Dia tak terkesan bila dia dipuji, dia melambung-lambung, dia buat amal. Bila dia dicaci, satu amal pun tak buat. Tak ada. Orang yang menjaga hal keadaan dia kepada Allah, dia tidak terkesan dengan sekeliling dia, sama ada pujian ataupun cacian. Dia tetap, sebab apa? Dia tahu aslun niyah dia. Kerana niat aku ini lillahi wahdah, maka aku perlu pertahankan. Seperti bersedekah tadi, banyak ke sikit ke janji amal ibadah aku dah biasa bersedekah, aku kena buat juga sedekah ni. Sebab apa? Aku ni banyak buat salah, aku ni banyak buat dosa. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala ini menutup kemarahannya dengan sedekah. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu sir tudfi ghadabur rabb. Sedekah rahsia ini akan menutup kemarahan Allah. Maka sebab itu aku bersedekah. Aku tak nak aku dimarahi oleh Allah. Macam tu. Jadi kalau dia dicaci pun dia tak heran. Sebab aku bersedekah tak mengharapkan pun engkau puji. Aku bersedekah sikit, tak heran pun kalau engkau caci. Sebab apa? Dia yakin yang bagi ganjaran, yang bagi pahala bukan dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang bagi rezeki itu Allah. Ini sebenarnya asalnya daripada takwa. Dia lahir daripada takwa. Sebab apa? Dia yakin dengan takwa melalui amal ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah sahaja jalan yang boleh, pertama, mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, memudahkan urusan dunia akhiratnya. Yang ketiga, melepaskan daripada neraka. Yang keempat, memasukkan dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini takwa asalnya daripada mana? Daripada hati. Sebab apa? Hati ini mahal nazratur rahman, tempat Allah Subhanahu wa taala memandang. Maka hal orang-orang yang bertasawuf ini, mereka ini lebih peka dan lebih berusaha menjaga hati mereka dan amal. Ada orang kononnya jaga hati tetapi tidak jaga amal, tidak betul. Ada orang lebih jaga amal tetapi tidak jaga hati pun tidak betul. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ala fil jasadil mudghah wa idza salahat salahal jasada kullahu wa idza fasadat jasada kullahu ala wahyal qalb. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dalam hati itu ada ketulan daging, sekiranya baik maka baiklah seluruh anggota, dan sekiranya dia rosak maka rosaklah seluruh anggota. Maknanya kalau zahirnya saja yang baik, amalannya saja yang baik, belum menentukan apa dia, tidak lagi menentukan baiknya anggotanya. Maknanya dia masih berpenyakit. Tapi kalau yang batinnya baik, kemudian dia beramal, insya-Allah semuanya baik. Jadi maknanya kebanyakan kita ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu memperbanyakkan islahun niyah dengan amal. Dan nak memperbaiki niat juga perlu beramal, nak memperbaiki hati juga perlu beramal. Jadi kalau dia kata memperbaiki hati tapi tanpa amal, sampai bila-bila pun dia tidak akan sampai kepada tujuan dia. Jadi itu yang disebutkan oleh Tuan Guru, ramai orang-orang yang menuju aliran-aliran tasawuf tidak berjaya mengetuk pintu mengenali keagungan Tuhan kerana dia hilang kejujuran dalam niatnya. Termasuklah kadang-kadang nampak dia sudah mencapai dah jadi masyhur, orang dah gelar dia bermacam-macam, Syekh fulan, murabbi fulan, tetapi disebabkan tujuannya yang salah, sedar-sedar dah masuk berita ajaran sesat, menipu duit orang, macam-macam, macam-macam. Jadi akhirnya tak juga berjaya. Sebab apa? Dengan niatnya tadi dia tak jaga. Dengan niatnya dia tak jaga, dan arah tujuannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak memelihara kejujuran itu sehingga dia menjadi orang yang lebih kan selain Allah, di atas Allah Azza wa Jalla daripada dirinya, hawa nafsunya, pendapat-pendapatnya, teman-temannya yang lalai, gurunya yang menyalahi ajaran syariat dan akidah. Oh, ini sangat ramai. Sangat ramai. Yang jelas itu jelas, yang dia sebagai orang yang lalai, yang ahli maksiat, yang tak solat. Tapi yang kita takut, orang yang macam kita ni, bukan kita kata baik, tapi kita datang ke masjid, kita berpuasa, tetapi kita diserang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mazmumah. Walaupun kita orang yang mendidik, walaupun kita ada pegang jawatan apa-apa, ataupun orang jadikan kita sebagai rujukan disebabkan kita ini selalu datang ke masjid, orang nampak kita baik, ada orang datang nak berubah, oh ini bagus ni dia ni selalu datang ke masjid. Orang datang nak belajar dengan kita, tapi tiba-tiba kita pula jadi ujub. Orang datang nak nak ikut kita berubah, tiba-tiba kita rasa kita menghina dia pula. Jadi ini yang kita takut. Sebab apa? Kita didik dia pun kita tak akan sampai dengan tujuan kita nak didik dia. Malah boleh merosakkan hubungan kita dengan dia. Sebab apa? Kita ajar dia memang kita ajar, tapi waktu yang sama kita tak boleh tengok dia meningkat.
Sedangkan dalam Islam, kalau kita mendidik itu, salah seorang guru pernah berkata, guru yang mursyid ini dia akan melahirkan murid yang hebat-hebat, bahkan sampai seketika muridnya lebih hebat daripada dia, tetapi tidak mengurangkan kehebatan guru tersebut. Jadi kalau kita tidak ikhlas, kita didik tiba-tiba dia lebih banyak amal daripada kita. Ini kita dia ni macam potong lain ni. Biasanya ini kalau ibadah mungkin tak juga kata susah, tapi kalau dalam bisnes kan, kita bagi dia modal, dia orang susah, tiba-tiba jadi kaya. Ini yang kita takut. Mulanya kita baik, tiba-tiba hubungan jadi tak baik. Tapi apa yang dimaksudkan sini Tuan Guru itu adalah orang-orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang macam kita ni, datang selalu masjid, kemudian buka majlis ilmu, tetapi disebabkan tak menjaga aslun niyahnya tadi, dia bimbing orang pun boleh menyesatkan. Asalnya dulu solat sampai satu tahap, dia mimpi macam-macam, jumpa itulah, dia bagi wahyulah, ilhamlah, didatangi oleh seseorang lah, macam-macam, dapat berbicara dengan alam gaib lah. Akhirnya dia tertipu dengan perkara-perkara sedemikian. Baik. Dan dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Lebih mengutamakan hawa nafsunya. Maksudnya macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya ada peluang untuk kemaksiatan, dia lupa dah ketaatan. Ada peluang kemaksiatan, dia lupa ketaatan. Banyak berlaku kalau dapat tawaran-tawaran habuan dunia, yang asalnya hukumnya macam ni, dia pun boleh pusing 360 darjah pun menjadi musibah kepada umat daripada fatwa-fatwanya. Sebagai contoh, ini hanya dapat tawaran dunia. Bila dia dapat tawaran, mula-mula tegaslah, tak boleh ini, tapi tiba-tiba terasa takut kehilangan jawatan, akhirnya ikut apa yang dikehendaki oleh syaitan dan sekelilingnya. Ilmu dah tak pandang dah, halal haram dah tak pandang, janji nak mempertahankan jawatan yang dia ada, janji mempertahankan kehendak hawa nafsu dia dengan bermewah-mewah, ataupun senang cerita dengan mempertahankan hawa nafsunya. Sebab apa? Dah sedap, dah ada kemudahan banyak. Baik. Tapi tidak salah kalau dia memegang jawatan dan dia amanah. Tak heran pun dengan tawaran, tak heran pun kalau hilang jawatan. Yang penting yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia macam tu. Baik. Baik. Ada juga niatnya baik, tetapi gurunya pula yang salah. Niat ramai orang nak jadi baik, tapi gurunya pula sesat. Dan saya dapat makluman, Melaka di antara negeri yang banyak ajaran sesat. Melaka, Jabatan Agama ada buat kaji selidik kan. Jadi Melaka di antara ramai banyak ajaran sesat. Tak tahu sesat dia macam mana, tahu sebab diorang ni masih belum ada kekuatan lah, cuma masih bersembunyi.
Sejauh mana ajaran tu tak pasti lagi. Sebab belum dizahirkan, cuma melalui kajian-kajian beberapa orang banyak melakukan ajaran-ajaran sesat. Saya pun heran, banyak yang ada beberapa orang berjumpa saya yang kita kenal dulu tak solat, kan? Tiba-tiba dia datang tanya kita soalan pelik-pelik. Kita tanya, kau berguru mana? Adalah, kan? Kadang-kadang soalan tak sesuai dengan keadaan dia. Sepatutnya kau tanyalah kita, kan? Bagaimana cara wuduk yang betul? Apa syarat sah wuduk? Apa syarat sah solat? Ini dia nak tanya. Ustaz, bagaimana kita melalui syariat mendapat makrifat untuk hakikat? Kan? Ini pun pening. Kau nak apa sebenarnya ni? Kau solat belum jaga betul? Wuduk kau macam mana? Saya tanya ni. Tak adalah ustaz, kita adalah belajar sikit-sikit, kan? Lepas tu dengan gaya sombong macam tu, kan? Adalah belajar sikit-sikit ustaz. Kita ni taklah macam ustaz pandai, tapi kita belajar adalah kita nak belajar mengenal diri. Memang betul pun kau mengenal diri, kau nak jadi sombong. Tapi pelik, ustaz, bagaimana? Dia kata daripada syariat kita dapat makrifat untuk hakikat. Kita nak jawab pun pening. Kau nak tahu pasal makrifat syariat ke, nak tahu pasal makrifat ke, nak tahu pasal hakikat? Terus disapu. Jadi saya kata tak apalah, itu saya tak tahu. Yang saya tahu belajar dulu. Belajar insya-Allah. Sebab apa? Makrifat hakikat ni kau takkan dapat kalau tak mendalami syariat. Takkan dapat. Ulama-ulama tasawuf yang belajar, yang mensucikan diri mereka daripada sifat-sifat mazmumah ini, mereka ini orang yang alim, orang yang menjaga ilmu syariat. Sebab itu kalau tak ada ilmu syariat, macam mana dia nak bermuamalah dengan agama ini dengan cara yang betul? Akhirnya takut-takut jadi macam Piramli je. Nak dapat ilmu silat kena pergi kubu, nak dapat ilmu kena pergi bertapa sana sini. Sedangkan ilmu wuduk yang asas ni yang perlu diperkuatkan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasara, kemudian tidaklah akan berlaku begitu selain kerana dia sebenarnya adalah pencinta kuasa. Ini tidak akan berlaku hal-hal yang selain daripada asli tasawuf. Orang yang betul-betul bertasawuf ini tidak akan berlaku kepincangan, melainkan dia sebahagiannya mereka itu pencinta kepada kuasa dan bukan mencintai Allah. Walhal dia tidak menyedari kerana penyakit cintakan kuasa itu adalah dari perkara-perkara yang halus yang tidak dapat menunjukkan akan penyakit itu selain daripada pemimpin yang mursyid. Selain daripada pemimpin yang mursyid. Sebab itu pentingnya ada guru. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar akan penyakit hati kita. Tetapi dengan guru mursyid ini, melalui bimbingan mereka, dia dapat dia menyedari penyakit-penyakit yang halus-halus ni. Senang cerita, guru mursyid ni ibarat doktor pakar lah, kan? Di antaranya banyak yang kita faham, riya ini apabila menunjukkan amal. Ada juga melalui bimbingan mursyid ini, kau tak beramal engkau dah riya. Yang jenis macam ni yang mursyid, dia singkapkan diri kita, kejahatan dan keburukan di diri kita. Ada juga yang datang kepada Al-Habib
Allahumma salli sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Datang jumpa dia, nak bagi sumbangan ke masjid, nak bagi sumbangan, nak buat masjid. Datang, Habib, saya ada jumlah sekian-sekian, tolong buat masjid. Yang pertama datang, kalau boleh nak buat sambutan lah, kan? Nak maklumkan yang bagi sumbangan ni dia lah. Ada lagi satu yang kemudian Habib kata tak nak. Habib tolak duit ni. Kemudian satu lagi datang, apa dia? Bagi sumbangan juga nak buat masjid, tapi masjid tu nak letak sempadan nama dia. Pun Habib tolak. Bila orang datang, Habib, saya ada duit ni, saya ada nak buat masjid, tapi terpulang Habib bilang nak buat apa dengan duit ni. Yang tu dia ambil. Maknanya tak ada memikirkan kepentingan apa-apa. Ramai kita bila ada bisnes besar-besar, deal kita mesti ada, kita nak ada kemasukan untuk kita. Sebab itu para asatidah, guru-guru yang madrasah ni, kalau nak ambil tanah wakaf, nak cari yang tuan tanah tu lepas tangan terus. Tak nak tahu pasal kewangan madrasah, tak nak tahu, tak nak masuk campur tentang urusan pembangunan madrasah. Lepas tangan terus 100%. Sebab apa? Ada sebahagian dah tukar nama pun, ambil balik. Dah tukar nama, ambil balik tanah tu dengan alasan tanah keluarga lah. Kemudian buka madrasah, kejap tahun pertama model lain, tahun kedua model lain, tahun ketiga model lain. Dalam beberapa tahun bertukar-tukar guru-guru. Sebab apa? Tuan punya tempat tu tak jujur. Kejap nak bagi syekh ni, kejap nak bagi Habib ni, tak jaga kejujuran. Datang guru ni kata guru ni tak bagus. Akhirnya sebenarnya kau nak apa sebenarnya? Ini kita pelik. Sebab kita dah jumpa, kita pernah berurusan dia macam dia ni nak apa sebenarnya. Rupanya sebelum ni pun dah ramai yang kena dengan dia. Nak jumpa orang ni kata nak bagi tanah, ada madrasah, semua dah ada, kan? Rupanya bila tak menjaga keaslian, tidak menjaga niat tadi, tidak menjaga tawajuh, tidak menjaga kejujuran kepada Allah, maka akhirnya amalan kita dekat situ tergantung, tak ke mana pun. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fasara mahjuban anil ma'ani as-samiyah raqam intisabi lit-turuq wa sara maghruran ila in anqadahu Allah azza wa jalla in syaa. Jadi maka apa dia? Lalu jalilah dia terdinding, terhijab daripada makna-makna keimanan yang tinggi di sebalik penglibatannya di dalam aliran tasawuf, dan berterusanlah dia terpedaya sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau Allah kehendaki. Ini yang kita takut. Ini yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. 3 jenis manusia yang kita takut. Apa dia? Bila kita beramal bukan kerana Allah, bila kita ada ilmu, kita tidak jujur dengan ilmu, akhirnya takut su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Sebab itu disebutkan oleh Tuan Guru, jikalau Allah kehendaki. Sebab kalau kita takut kita dalam su'ul khatimah ini dengan sebab tidak menjaga niat dan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya
selain daripada al-mar'u mata ala ma'asha alaih, iaitu seorang itu akan mati bagaimana keadaannya, makna amalannya, itu bergantung juga bagaimana niatnya. Bagaimana niatnya. Memang dalam kita dikelilingi oleh orang-orang yang taat dan ibadah kepada Allah, tetapi disebabkan niat kita tadi akan merosakkan seluruh amal kita, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Dan kebanyakan orang yang macam ni nanti sampai satu tahap dia akan terserlah keburukannya. Sebab keburukan ini walaupun luarnya baik, tapi bila dah lama-lama buruk, kalau bukan buruk luarnya, dia akan menjadi busuk. Jadi perangai orang yang ada menyimpan penyakit hati ini akhirnya terserlah juga. Akhirnya terserlah, akan tampak juga. Dia, kalau contoh dia ini kononnya sebagai murid yang jujur, tapi bila kena tegur dengan guru yang apa dia menegur penyakitnya, menegur sifat-sifatnya yang keji, dia tak boleh terima. Aku ni dah lama dengan guru ni, tiba-tiba kemudian dia cerita sana sini, guru ni apalah menghina orang je, anggap diri dia paling baik. Ini yang masalah. Dah ada guru mursyid, tapi murid pula yang tak boleh terima teguran. Bila ditegur, dia mengatakan guru dia pula menghina. Maknanya ni tidak menjaga kejujuran. Walaupun dia dah bertahun-tahun, kalau tidak jaga kejujuran, yang busuk itu akan berbau juga. Yang busuk itu akan berbau. Jadi dia tak boleh terima. Sebab itu belajar nak jadi murid ni bukan senang. Bukan senang, dengan ujian-ujian yang datang daripada Allah dan datang daripada guru untuk menguji tahap kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang murid datang jumpa kepada dalam majlis seorang murid dalam majlis. Dia ni berpenyakit. Memang dia ada sakit kena macam chicken pop kan. Dia ni memang selalu duduk halaka paling depan. Satu hari tu guru dia tegur, "Engkau apa pasal duduk kat depan ni? Engkau dah tahu engkau ada sakit, jangan duduk depan. Ni depan orang ramai." Kan? Tapi kalau ikut hati tu malu. Tapi sebab dia jujur, ini guru aku tegur, akur juga. Ini kalau kena orang awam, mau dia marah kita, dia cerita ke orang, apalah ini guru tegur orang tak kena tempat. Ini bukan menegur, ini menjatuhkan maruah orang. Sebab tu kita kena sedar. Kadang-kadang teguran ini kita kena anggap daripada Allah. Bila daripada Allah, dia tak tengok dah memalukan kita ke memuliakan kita, tak ada dah. Jadi sebab tu ditegur masa tu juga. Kalau ikutkan malu, ramai orang kuliah duha. Kuliah duha kena halau keluar. Tapi sebab murid kita kena yakin. Macam saya juga. Saya kata saya nak balik sekian waktu, dah beli tiket apa semua. Tapi ujian guru ni macam, kalau kau tak balik pondok masa yang saya tetapkan, tak payah masuk pondok lagi. Tiket kita dah beli. Kalau ikutkan, tuan guru ni macam menyusahkan pula. Dahlah kita beli tiket mahal, lepas tu nak kena tukar balik. Tapi benda tu tarbiyah.
Sebab apa? Kalau sekarang tu saat tu kau pandai cengelak daripada guru kau boleh suka hati tukar waktu cuti yang dia dah tetapkan, tak ada keuzuran pun, buat uzur, akhirnya akan merosakkan hubungan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sebab apa? Guru kita ni wasilah kepada Allah. Sebab itu disebutkan dalam bait waman lam yakun waman lam yakun nabiyyun wasilatan fa'amaluhu famahrumun sayuqta'u wa yutrada. Situ ayat dia punya ni. Jadi siapa yang beramal, sesiapa yang tidak menjadikan Nabi sebagai wasilahnya, maka amalnya itu maka dia akan terputus daripada kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita tak, Nabi dah tak ada zaman kita, ulama je jadi wasilah kita. Jadi kalau kita tidak ikut bimbingan ulama, maka kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tarbiyah yang dididik oleh para guru untuk apa dia? Tazkiyaan nufus. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali juga, Imam Ghazali yang mencari guru di kat pasar tu. Imam Ghazali. Imam Ghazali minggu depan kita cerita. Minggu depan kita ceritakan macam mana Imam Ghazali boleh jadi Imam Ghazali. Wallahu alam. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a wa 'amal la yarfa' wa du'ain la yasma'. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin qaribna ila hubbik. Allahumma atina salatan wa zakatan anta khairu man zakka anta waliyyu maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Ni kuliah tinggal berapa hari? Tinggal berapa lagi minggu lagi? Seminggu Last Lepas Ramadan cuti, kan?